Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian bersua kembali langsung dari Parlimen. Saudara, seperti biasa setiap hari Rabu, Dewan Rakyat akan dimulakan dengan seksi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Banyak isu-isu penting yang bakal dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen hari ini. Antaranya adalah soalan berkaitan dengan status terkini bilangan rakyat Malaysia yang dipenjarakan di luar negara dan apakah usaha Kementerian Luar Negeri untuk membantu mereka. Soalan tersebut bakal dibangkitkan oleh ahli Parlimen Serian, Datuk Seri Richard Rayid Anak Jaim. Juga soalan mengenai COVID-19 khusus untuk negeri Sabah. Soalan ini dibangkitkan oleh ahli Parlimen Kalabakan kepada Menteri Kesihatan. Beliau mahu tahu mengenai kesiapsiagaan kementerian dalam menghadapi penularan COVID-19 di negeri Sabah dalam aspek fasiliti, ubat-ubatan dan juga persediaan kaki tangan untuk mengatasi ataupun membendung penularan COVID-19 di negeri di bawah bayu, dan juga apakah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan sehingga kini untuk mengawal penularan COVID-19 di negeri Sabah. Soalan seterusnya dibangkitkan oleh ahli Parlimen Jempol, Datuk Muhammad Salim Sharif, kepada Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Beliau mahu tahu apakah usaha yang dilakukan oleh pihak kementerian dalam meneroka bidang-bidang baharu pekerjaan seiring dengan perkembangan semasa pandemik COVID-19 dan revolusi perindustrian 4.0 sebagai langkah untuk mengurangkan kadar pengangguran di negara. Dewan juga akan menyaksikan soalan yang bakal dibangkitkan oleh ahli Parlimen Machang kepada Menteri Sumber Manusia mengenai jumlah pekerjaan yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB kali kedua bermula 14 Oktober lalu, dan sejauh manakah pelaksanaan PKPB telah pun memberikan impak kepada industri pekerjaan dan ekonomi buruh secara menyeluruh. Masih soalan mengenai COVID-19 dibangkitkan oleh ahli Parlimen Gopeng, Dr. Lee Boon Chye, kepada Menteri Dalam Negeri mengenai bilangan pesakit COVID-19 yang berasal dari penjara serta depoh tahanan imigresen DTI. Sementara itu, ahli Parlimen Jerantut Datuk Ahmad Nazlan Idris meminta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan apakah inisiatif kementerian dalam mengatasi isu margin rizab air terawat negara yang kini berada pada tahap rendah dan apakah perancangan jangka panjang bagi menambah punca air. Baik, banyak lagi soalan yang bakal dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen. Anda boleh mengikuti senarai soalan-soalan yang bakal dibangkitkan tersebut dalam aturan urusan mesyuarat di laman web rasmi Parlimen Malaysia. Baik, selesai saja sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan yang akan berlangsung selama 1 jam sehingga pukul 11 nanti. Dewan akan diteruskan dengan perbahasan rang undang-undang perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa. Baik, anda bukan sahaja boleh mengikuti kami menerusi siaran di TV1 ataupun berita RTM, malah kami juga boleh disaksikan menerusi platform mesyuarat dalam talian seperti yang tertera di kaca TV anda. Baik, kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk mengikuti jawapan daripada Menteri dan juga timbalan Menteri yang berkaitan. Salam sejahtera, salam perpaduan. Soalan saya, soalan nombor 1. Silakan Menteri Luar Negeri atau timbalannya menjawab. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada sahabat saya yang berhormat Serian kerana telah menanya soalan berkaitan dengan jumlah warga Malaysia yang ditahan di luar negara dan peranan Kementerian Luar Negeri untuk berkhidmat kepada mereka ini. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, daripada maklumat yang kita perolehi daripada perwakilan-perwakilan Malaysia di seluruh dunia, pada hari ini terdapat 2,742 warga negara Malaysia sedang ditahan di luar negara atas pelbagai kesalahan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, perwakilan Malaysia di luar negara berperanan untuk menghulurkan bantuan konsular selaras dengan Konvensyen Vienna mengenai hubungan konsular 1963. Bantuan konsular yang termaktub di bawah akta ini termasuk memaklumkan penahanan mereka kepada pihak keluarga atau waris serta memastikan kebajikan, keselamatan dan kesihatan tahanan senantiasa terpelihara. Perwakilan Malaysia juga boleh membantu mengemukakan senarai firma guamam tempatan untuk dilantik oleh tahanan atau waris sekiranya diperlukan. Setelah tahanan selesai menjalani hukuman mereka, perwakilan Malaysia akan menguruskan proses dokumentasi termasuk mengeluarkan sijil perakuan cemas
sekiranya diperlukan sebagai dokumen perjalanan sementara untuk pulang ke Malaysia. Perwakilan Malaysia juga akan membantu dalam memastikan semua urusan-urusan berkaitan dengan pihak berkuasa tempatan diselesaikan dengan lancar bagi membolehkan bekas tahanan tersebut pulang ke Malaysia dengan selamat. Kerajaan Malaysia dan Kementerian Luar Negeri sentiasa prihatin terhadap kebajikan setiap warga negara Malaysia di luar negara dan sentiasa bersedia menghulurkan bantuan yang sewajarnya. Walau bagaimanapun, perwakilan Malaysia perlu menghormati proses perundangan tempatan dan tidak boleh mencampuri hal ehwal perundangan sesebuah negara. Seseorang individu yang ditahan di negara asing perlu bersedia untuk melalui proses perundangan di negara tersebut. Kementerian Luar Negeri sentiasa menasihatkan warga Malaysia yang berada atau akan mengadakan perjalanan ke luar negara untuk sentiasa berwaspada serta memahami peraturan dan undang-undang negara berkenaan bagi mengelakkan mereka terjebak dalam perkara yang tidak diingini. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Tuan Menteri. Sila Surian, soalan tambahan. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Dari bilangan sejumlah 2,742 rakyat Malaysia yang dipenjarakan di seluruh dunia, saya ingin tahu apakah jenis-jenis kesalahan yang dilakukan. Kedua, berapakah dari jumlah atau bilangan 2,742 ini yang dipenjarakan seumur hidup dan juga dihukum gantung sehingga mati. Sekian, terima kasih. Sila, Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih, Datuk Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat Sirian. Makluman yang saya ada berkaitan dengan jenis kesalahan yang dilakukan oleh rakyat kita sehingga membawa kepada penahanan mereka ialah yang utamanya, pertama, kesalahan dadah yang melibatkan lebih daripada separuh jumlah 2,700 itu, iaitulah 1,434. Yang keduanya, kes-kes penipuan, iaitu berjumlah 406 orang. Yang ketiganya, kes kad kredit palsu yang melibatkan 132 warga kita. Yang keempatnya, kesalahan kastam yang melibatkan 89 orang. Dan yang kelimanya, kesalahan immigration yang melibatkan 66 orang. Jadi itu yang utamanya. Berkaitan dengan hukuman mati atau hukuman penjara sepanjang tahun, setakat maklumat yang saya ada dengan saya, kita tak ada statistik tersebut, tapi dalam jangkaan dan perkiraan saya, mungkin kesemua ini hanya melibatkan hukuman yang berbentuk penjara dalam jumlah masa yang tertentu. Kalau ada maklumat lebihan, nanti saya akan sampaikan secara direct kepada Yang Berhormat Sirian. Terima kasih, Timbalan Menteri. Seterusnya saya ingin menjumpa Yang Berhormat Tuan Makmun Sulaiman Kalabakan. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 2. Terima kasih. Sila Menteri Kesihatan Datuk Timbalan menjawab 3 minit. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil pelbagai tindakan bagi meningkatkan kesiapsiagaan dan respon bagi membendung penularan aktif COVID-19 utamanya di negeri Sabah, seperti melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKPB dan PKPBD. Ini adalah untuk memastikan koordinasi bagi aktiviti pengesanan kes dan kawalan pencegahan COVID-19 dapat dijalankan secara sistematik dan berkesan. Begitu juga kerajaan telah mengambil langkah-langkah seperti berikut, khususnya di Sabah. Mempertingkatkan aktiviti pengesahan kes dan kontak secara aktif di lapangan bagi memastikan kesemua yang terlibat disaring dan diasingkan daripada komuniti. Menjalankan aktiviti penghukuman dan cemar, dan juga mempertingkatkan penguatkuasaan pematuhan prosedur operasi standard atau PSOP yang melibatkan pelbagai agensi, penggunaan aplikasi MySejahtera, pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan sebagainya. Memberi pendidikan kesihatan kepada masyarakat, termasuklah nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan melalui pelbagai agensi seperti Majlis Keselamatan Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara, NETMA, Kerajaan Tempatan dan lain-lain.
mempertingkatkan komunikasi risiko termasuk maklumat situasi terkini COVID melalui kenyataan akhbar dan sidang media oleh Menteri Kanan Pertahanan dan juga Ketua Pengarah Kesihatan, dan meningkatkan kapasiti dan mobilisasi tenaga sumber manusia, perubatan dan kesihatan awam. Sehingga 6 Disember 2020, sejumlah 2023 petugas kesihatan telah dimobilisasikan untuk membantu usaha seringan di lapangan dan juga rawatan perubatan. Petugas kesihatan yang dimobilisasikan adalah daripada seluruh negara, termasuk dari Kuasaan Penyelaman Negeri Sabah. Aspek logistik dan penghantaran sampel juga ditambahbaikkan bagi membolehkan keputusan ujian dapat diperolehi dengan lebih cepat. Pelbagai usaha untuk meningkatkan kapasiti fasiliti hospital dan mobilisasi aset serta sumber manusia dilakukan juga. Usaha-usaha ini dilaksanakan bagi memastikan sistem rawatan kesihatan di negeri Sabah terus mampan dalam memendung penularan COVID-19. Kementerian Kesihatan membagikan 2 plan tindakan pengurusan, iaitu bagi pesakit COVID dan juga pesakit bukan COVID. Bagi pesakit COVID, Kementerian Kesihatan telah meningkatkan kapasiti KT di hospital COVID-19 serta pusat karantin dan rawatan berisiko rendah atau PKRC, katil ICU, ventilators, kapasiti ujian magma dan sebagainya, termasuk sumber manusia juga semua ditingkatkan. Pada masa kini sehingga 7 Desember 2020, Sabah mempunyai 8 hospital COVID-19 dan 36 PKRC ataupun katil hospital untuk karantin di seluruh negeri Sabah, dan jumlah katil telah banyak meningkat daripada 410 kepada 7,031 katil, dan sekarang tahap penggunaan adalah cuma 30%. Katil ICU juga ditambahkan daripada kalau dulu 60 katil pada bulan September 2020, sekarang sudah meningkat kepada 130 katil ICU. Bagi menampung peningkatan penggunaan katil ICU di Sabah, Menteri ringkaskan jawapan, ringkaskan sikit. Ya, okey. Juga kita meningkatkan jumlah ventilators di Sabah, dan sekarang penggunaan ventilators daripada 193 cuma 32%. Kapasiti ujian magma juga ditingkatkan. Sekarang di Sabah kita dapat membuat ujian dalam lingkungan 2,600, dan dalam 4 ataupun 5 buah hospital telah pun dilengkapkan dengan magma. Dan sekian jawapan saya sekarang ini. Terima kasih. Silakan labarkan soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapannya yang menyeluruh. Seperti yang kita tahu, setakat kemarin kita ada kes 31,057 kumulatif. Yang aktif 4,438 dan yang sudah meninggal dunia 224. Jadi menjadi kerisauan kepada kami di Sabah bila tiba-tiba rentas negeri dibenarkan, rentas daerah pun dibenarkan. Adakah KKM bersetuju dengan langkah-langkah yang diambil? Seolah-olah kita disuruh untuk hidup dengan COVID, jalankan ekonomi dan jaga kesihatan. Jadi soalan saya di sini, apakah bentuk kerjasama antara KKM dengan pihak-pihak hospital swasta jika kes meningkat? Dan terdapat juga keluhan dari pegawai-pegawai kesihatan di sana, lambakan sampel COVID yang masih belum diuji di makmal, khususnya sampel-sampel yang diambil di klinik-klinik kesihatan luar bandar. Mohon jawapan. Terima kasih. Kalabakan. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih atas soalan tambahan Ibu Menteri. Memanglah di seluruh negara sekarang ini kerajaan telah pun cuba untuk meredakan masalah COVID ini, dan beberapa langkah tingkah laku telah dijalankan. Saya faham seperti yang diketahui oleh Yang Berhormat di Sabah, rentas daerah telah pun diluluskan, dan ini saya ingat daripada kajian yang kita melihat even di Semenanjung pun daripada semalam rentas daerah, rentas negeri pun telah
allot lah. Dan ini dah daripada kajian, saya ingat daripada kajian dari kes yang walaupun meningkat sekarang ini, kita diketahui bahawa ianya kita menimbangkan balance antara kesihatan dan juga keadaan ekonomi. Dan sebab itu kalaulah ia masih dipertekatkan, saya ingat masalah ini memang dalam keadaan ini kita adalah memang hidup dengan keadaan COVID di negara kita. Tapi apa yang kita mahu adalah untuk mencegah seboleh mungkin. Dari segi kerjasama dengan swasta, memanglah swasta ini di Sabah kita telah pun membuat penyediaan dengan beberapa hospital swasta dalam segi bukan dari COVID dan juga dari segi rawatan sakit bukan COVID di kebanyakan hospital di Sabah supaya masalah kesihatan di Sabah dapat ditangani dengan baiknya. Berkenaan dengan sampel yang dikatakan belum dapat result, saya ingin menyemak balik sama ada ini betul atau tidak dan apakah sampel-sampel ini, sebab saya pun tiada data dengan saya sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Salim Sharif Jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker. Pandemik COVID-19 mendatangkan kesan revolusi industri 4.0 menjadi taruhan. Soalan 3 memerlukan jawapan. Mohon Wabi Menteri bagi jawapan. Sila Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa Industri atau timbalannya menjawab. 3 minit. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Jempol yang menunjukkan keprihatinan beliau terhadap peluang pekerjaan dan juga revolusi industri 4.0. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan telah melakukan pelbagai usaha untuk menerokah bidang baru yang menjana pekerjaan dan kebanyakan usaha tersebut adalah seperti yang terkandung dalam Belanjawan 2021. Memandangkan YB Jempol menyentuh tentang IR 4.0, jadi saya akan beri lebih penekanan kepada IR 4.0. Tuan Yang di-Pertua, dasar industri 4.0 atau dinamakan sebagai Industry Forward yang telah dilancarkan oleh kerajaan bertujuan menggalakkan syarikat-syarikat tempatan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS, untuk mengaplikasikan pendigitalan dan teknologi industri 4.0 di dalam proses pembuatan serta sistem pengurusan syarikat. Dan peralihan kepada industri 4.0 akan meningkatkan permintaan terhadap kumpulan sumber tenaga berkemahiran tinggi yang berteraskan teknologi industri 4.0 di mana ia akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Ini seterusnya akan mengurangkan kebergantungan industri terhadap bidang pekerjaan berkemahiran rendah yang kebanyakannya terdiri daripada tenaga buruh asing. Di samping meningkatkan produktiviti, kecekapan kos, pengukuhan keupayaan inovasi dan pembangunan teknologi tempatan, dasar ini juga menyediakan kerangka ke arah menyediakan tenaga mahir bagi pekerjaan-pekerjaan yang diwujudkan. Dan dalam konteks ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha melalui program dan inisiatif berikut. Pertama, penubuhan Jawatan Kuasa Teknikal Kerja Industry Forward ataupun TWGS telah ditubuhkan di bawah dasar tersebut yang diletakkan di bawah seliaan Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk melaksanakan inisiatif bagi memperkukuhkan tenaga mahir sedia ada dan menghasilkan bakat baru untuk masa hadapan. Dan sejak tahun 2019, MITI dengan kerjasama pelbagai kementerian telah berjaya melaksanakan program latihan Industri 4.0 yang memanfaatkan seramai 7,301 tenaga kerja dan tenaga pengajar dalam bidang Industri 4.0. Dan 2 program khusus juga telah diperkenalkan untuk PKS, iaitu Readiness Assessment RA dan Industry Forward Intervention Fund, dana intervensi, untuk membantu PKS dalam transformasi IR. Bagi tempoh 2019 hingga 2020, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 22 juta untuk melaksanakan program RA yang merangkumi latihan dan untuk penilai-penilai, program seranta dan lain-lain. Dan MITI juga telah mencapai sasaran dalam pelaksanaan program RA bagi tahun 2019 di mana seramai
sebanyak 508 syarikat PKS telah menyertai program ini. Manakala bagi tahun 2020, kerajaan mensasarkan 373 syarikat PKS dan setakat ini sebanyak 808 PKS telah dipilih menjalani program RA. Dan untuk dana intervensi sejumlah 35 juta telah diperuntukkan bagi tahun 2019 dan 2020. Dan akhir sekali, Tuan Yang di-Pertua, sehingga November 2020 tahun ini, sebanyak 138 permohonan dana intervensi telah diterima dan 63 syarikat PKS telah diluluskan dengan geran padanan tersebut. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Soalan tambahan, sila Jempol. Terima kasih, Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri yang jawab cukup lengkap. Cuma daripada hasil kajian oleh McKinsey Global Institute, pada awal tahun lalu mendapati bahawa revolusi industri 4.0 menyebabkan sekitar 75 hingga 375 juta tenaga kerja di dunia akan digantikan oleh tenaga seperti robot, kecerdasan buatan menjelang 2030. Perkembangan revolusi industri 4.0 bukan sahaja mendorong kepada pertumbuhan ekonomi, mencipta profesional baru, tetapi juga mempunyai kos lepas pengganti dan pengecilan tenaga kerja. Berdasarkan rekod sistem insurans pekerja SIP bermula Januari sehingga 27 November tahun ini, seramai 99,906 orang telah hilang pekerjaan akibat penularan COVID-19. Soalan saya, apakah strategi kementerian untuk memastikan perkembangan revolusi industri 4.0 ini tidak mendatangkan kesan yang lebih buruk terhadap rakyat, negara dan tempoh krisis ini? Dan apakah penstabilan antara penggunaan teknologi dan tenaga sumber manusia dalam suatu industri boleh dilakukan bagi mengelakkan peningkatan kadar pengangguran terus berlaku di masa hadapan? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Ya, Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya revolusi industri 4.0 seperti yang saya terangkan dalam jawapan tadi, walaupun industri 4.0 ini kita nampak ialah penggunaan teknologi yang kita kata teknologi yang canggih dalam industri perkilangan, perkhidmatan dan lain-lain. Tetapi dia juga akan menciptakan kerja-kerja yang kita kata berkemahiran tinggi, di mana kita nampak hala tuju pembangunan negara kita pada masa depan dalam sektor perkilangan dan juga pembangunan industri. Kita menuju ke hala mendapatkan pelaburan yang berteknologi tinggi dan juga kita harap pekerja-pekerja dalam bidang ini akan mempunyai pendapatan yang tinggi. Maka industri 4.0 ini dia memberi satu peluang kepada kita untuk kita kata melahirkan generasi pekerja yang baru yang boleh mengaplikasikan teknologi baru dalam sektor perkilangan dan perindustrian, dan dia sebenarnya akan menambah pekerjaan kepada rakyat tempatan kerana yang digantikan ialah industri ialah tenaga buruh dan kerja yang kita bergantung kepada tenaga buruh asing sekarang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Seterusnya saya ingin menjumpai Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Baharom Tampin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Sila Menteri Pertanian dan Industri Makanan Tuan Timbalan menjawab. 3 minit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Banyak pertanyaan dalam satu soalan ni, jadi jawapannya mungkin panjang sikit. Tuan Yang di-Pertua, dalam industri penternakan, terutamanya industri daging, Kementerian melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina telah menyediakan 2 plan strategi utama, iaitu Plan Strategi Pembangunan Industri Daging Negara yang menggariskan 12 hala tuju strategi dan Plan Pembangunan Industri Tenusu Negara yang menggariskan 8 hala tuju strategi. Penglibatan belia adalah sangat-sangat digalakkan untuk menyertai program-program ini. Di antara program-program yang dilaksanakan di bawah 2 plan strategi ini ialah yang pertamanya program pembangunan industri ruminan yang diperkenalkan pada tahun 2019 menggunakan kaedah pelaksanaan Gran Pemadanan 70-30, di mana kerajaan pada awalnya menanggung 90% kos belian ternakan dan 10% lagi ditanggung oleh penternak
Seterusnya, penternak dikehendaki membayar balik kos 20% kepada kerajaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) ternakan, menjadikan tanggungan kepada penternak sebanyak 30%. Sehingga kini terdapat 10 peserta proper terdiri daripada golongan belia. Keduanya, projek Taman Kekal Pengeluaran Ruminan (TKPR) yang menggalakkan penglibatan pelaburan swasta dalam penternakan dengan menyediakan infrastruktur yang memberi fokus kepada pengusaha komersial dan semi-komersial termasuk golongan belia. Yang ketiganya ialah projek Rintis Tenusu. Projek ini mula dilaksanakan pada tahun 2017 melalui insentif geran pemadanan 70-30 untuk peternak skala kecil termasuk golongan belia, iaitu pembiayaan sebanyak 70% daripada kerajaan manakala 30% adalah daripada penternak. Manakala usahawan berskala besar pula 30-70, iaitu pembiayaan sebanyak 30% daripada kerajaan manakala 70% adalah daripada usahawan. Sehingga kini seramai 41 penyertaan daripada golongan belia telah ditawarkan untuk program ini. Tuan Yang di-Pertua, manakala khusus untuk menggalakkan anak-anak muda, program agropronia muda telah diperkenalkan yang merangkumi sektor ternakan di samping sektor tanaman, perikanan dan industri makanan. Skop ternakan adalah terbuka kepada hampir semua jenis projek ternakan, baik ternakan ruminan seperti lembu, kambing dan bukan ruminan seperti ayam kampung, itik dan lain-lain unggas, selain perkhidmatan sokongan dan input pertanian. Secara keseluruhannya bagi sektor penternakan, seramai 1,259 orang agropronia muda seluruh negara telah menerima kelulusan Geran Agropronia Muda dari 1 Januari 2016 hingga 15 November 2020 yang berjumlah RM26.3 juta. Selain itu, program Geran Pemadanan Change Upgrade Products dan program Geran Pemadanan High Impact Products yang diperkenalkan pada tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran usahawan industri makanan termasuk produk berasaskan daging yang juga boleh dimanfaatkan oleh usahawan-usahawan muda. Terima kasih. Terima kasih. Sila soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri. Dan terima kasih atas jawapan yang agak lengkap, dan saya yakin dan percaya sekiranya belia diberi ruang secukupnya, mereka akan boleh menjana pendapatan sendiri, mengurangkan isu pengangguran, meningkatkan pengeluaran daging, mengurangkan kebergantungan kita kepada pengimport daging daripada luar negara, serta menjana ataupun membangunkan padang rumput yang terbiar dan boleh diguna pakai oleh para belia. Persoalannya, apakah kementerian telah berupaya mengurangkan import dan meningkatkan pengeluaran daging negara? Apakah insentif kementerian dalam memastikan golongan belia terlibat dalam bidang ternakan? Berapa banyak peruntukan yang telah dan akan diberikan kepada golongan belia? Apakah kementerian mempunyai data lengkap keterlibatan belia dalam industri ternakan? Dan apakah kementerian berhasrat untuk membentuk usahawan ternakan daging berskala besar di kalangan belia dan bagaimana ianya hendak dilakukan? Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ada 7 soalan tadi. Banyak sungguh soalannya. Cuma saya mempunyai keyakinan yang sama dengan Yang Berhormat daripada Tampin bahawa belia insya-Allah mampu untuk keluar sebagai usahawan-usahawan yang berjaya dengan program-program yang telah disusun, diatur dan diadakan oleh kerajaan ini bagi mereka yang istiqamah ataupun mereka yang bersungguh-sungguh dengan bimbingan kerajaan ini, kita yakin akan mampu untuk lahir sebagai usahawan yang berjaya. Berkenaan dengan dari segi SSL dan import daging dan sebagainya, mengikut rekod yang ada sehingga 2019 menunjukkan trend turun naik, namun agak stabil di mana kadar sara diri sehingga 2019 ialah 21.72% dengan pengeluaran yang 44,220 metrik tan pada tahun tersebut.
in terms of dari segi insentif kerajaan pula banyak yang saya telah sebut dalam jawapan saya yang jawapan asal tadi, dan kementerian memang mempunyai data yang lengkap untuk seperti mana yang dipohon oleh Yang Berhormat daripada Tampin, dan insya-Allah kalau perlu makna pendetailan itu saya boleh berikan secara bertulis. Manakala dari segi statistik belia yang terlibat dalam ternakan ruminan seperti mana yang saya sebut tadi, dari segi program proper 10 peserta daripada 12 peserta ini terdiri daripada anak-anak muda, manakala dari segi rintis tenusu, program rintis tenusu itu tadi 41 peserta daripada 100 peserta adalah terdiri daripada belia, manakala dalam program agroprimuda itu sudah terdapat 64 peserta yang telah diluluskan dalam sektor peternakan dan perusahaan daging. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Jazlan Yaakob Macang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri Sumber Manusia, 3 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Data kementerian menunjukkan jumlah pemberhentian pekerja yang dilaporkan oleh Sistem Insurans Pekerjaan ataupun SIP di bawah Perkeso sehingga 27 November 2020 adalah seramai 99,696 orang. Sementara itu, seramai 120,296 orang daripada 372,934 pencari kerja pula telah berjaya mendapat pekerjaan. Negara telah melalui 7 bulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penyebaran pandemik COVID-19 sejak 10 Jun 2020. PKP pemulihan telah membenarkan lebih banyak sektor ekonomi beroperasi walaupun perniagaan tidak dapat beroperasi pada paras optimum. Pada masa yang sama, Tuan Yang di-Pertua, pelbagai pakej rangsang telah disediakan oleh kerajaan bagi membantu mengurangkan impak negatif pandemik ini terhadap ekonomi termasuk pasaran buruh. Oleh yang demikian, penambahbaikan berterusan dapat diperhatikan dalam kedudukan tenaga buruh walaupun pada tahap sederhana. Perkara ini dicerminkan oleh pertumbuhan positif bulan ke bulan dalam guna tenaga sejak Jun 2020 serta kadar pengangguran yang menunjukkan tren penurunan. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan survei tenaga buruh STB oleh DOSEM, pekerja-pekerja dalam sektor penerbangan dan perhotelan dan pelancongan yang amat terjejas akibat pandemik COVID-19. Berdasarkan STB juga, kadar pengangguran tertinggi pada tahun 2020 telah dicatatkan pada bulan Mei 2020, iaitu sebanyak 5.3% dengan bilangan penganggur seramai 826.1 ribu orang. Pemulihan pasaran buruh Malaysia dapat diperhatikan dengan kadar pengangguran menurun daripada paras tertinggi iaitu 5.3% kepada 4.9% iaitu 773.2 ribu pada Jun 2020. Kadar pengangguran terus turun kepada 4.7% pada Julai dan kekal pada kadar 4.7% pada Ogos 2020. Data terkini SCB pada September 2020 pula menunjukkan kadar pengangguran telah menurun kepada 4.6% dengan bilangan penganggur seramai 7,307.5 ribu orang. Adalah dijangka bahawa kadar pengangguran pada Disember 2020 akan melihat penurunan kepada 4.5% dan tren penurunan kadar pengangguran ini akan berterusan sehingga 2021. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Silakan soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Menteri telah menyatakan kadar pengangguran ini semakin menurun dan dijangka terus menurun untuk Disember sehingga 4.5%. Sebagaimana yang diketahui umum, akibat daripada pandemik COVID-19 ini, banyak syarikat telah ditutup dan mengakibatkan pekerja-pekerja terpaksa diberhentikan kerja. Begitu juga apabila kerajaan telah pun mengumumkan pakej di bawah penjana yang mana terdapat subsidi upah tetapi masih ada syarikat yang terus memberhentikan pekerja. Apakah langkah yang telah diambil oleh pihak kementerian untuk membantu mereka-mereka ini yang telah kehilangan kerja ini agar
dapat kembali mendapat pekerjaan. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Sila Menteri, 1 minit. Tuan Yang di-Pertua, kita lihat kita berada dalam satu keadaan yang cukup luar biasa dengan krisis ekonomi, krisis kesihatan dan sedikit sebanyak krisis politik di sana dan sini. Maka dengan keadaan ini, pencapaian yang kita capai daripada 5.3% ke 4.7% adalah satu angka yang cukup luar biasa dan memang satu inisiatif kerajaan yang begitu teratur. Kalau kita lihat perkara ini, kerjaan ini bermula daripada inisiatif-inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan, mulai daripada program ERP, program pengakalan pekerja, di mana di peringkat awal PKP, apabila kita lihat kita kerajaan sedar majikan dah mula minta pekerja mengambil cuti tanpa gaji, dengan kadar serta-merta kerajaan telah mengumumkan pelbagai program bermula daripada ERP, program mengekalkan pekerja, di mana kerajaan maya mereka yang telah diminta ambil cuti tanpa gaji sebanyak RM600. Dan seterusnya kita memperkenalkan satu lagi program subsidi upah, di mana apabila syarikat-syarikat tidak dapat berteruskan operasi, kerajaan telah membantu membayar gaji RM1,200 kepada majikan supaya majikan terus kekalkan pekerja tersebut. Dengan usaha ini, kita sempat menyelamatkan 300,000 syarikat yang melibatkan 2.72 pekerja. Dengan program subsidi upah yang diperuntukkan sebanyak 18 bilion Tuan Yang di-Pertua, kita telah menyelamatkan hampir 2.72 pekerja di negara ini. Ini satu inisiatif yang cukup berkesan, dan seterusnya kita telah menambah baik portal Job Malaysia kepada My Future Job dan juga program insentif. Kita bagi insentif kepada majikan. Apabila majikan ambil pekerja tempatan, kita bagi insentif. Dan insentif ini berbeza kepada golongan bawah 40 tahun dan 40 tahun ke atas, supaya kita menggalakkan lebih banyak peluang diberikan kepada kumpulan yang penting seperti 40 tahun ke atas dan juga orang OKU. Dan ini adalah inisiatif-inisiatif yang telah diambilkan oleh pihak kerajaan yang telah menyelamatkan warga kerja dan juga sempat menurunkan kadar pengangguran daripada 5.3% ke 4.6%. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Selanjutnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Dr. Lee Boon Chye, Gopeng. Terima kasih, Yang di-Pertua. Soalan dari Gopeng, soalan 6. Sila Menteri Dalam Negeri atau Timbalan menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih sahabat saya. Untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan kepada statistik Jabatan Penjara Malaysia, jumlah banduan dan tahanan yang telah diuji atau disarin dari 29 Ogos 2020 sehingga 8 Disember 2020 adalah seramai 60,583 orang. Statistik pada 8 Disember 2020 menunjukkan seramai 829 banduan didapati positif COVID-19. Manakala di Jabatan Imigresen Malaysia atau JIM mulai 1 Mei 2020 sehingga 8 Disember 2020 seramai 1,355 orang didapati positif COVID-19 di depo tahanan imigresen. Daripada jumlah tersebut, depo tahanan imigresen Bukit Jalil telah mencatatkan jumlah tahanan positif COVID-19 yang tertinggi, iaitu seramai 650 orang. Diikuti dengan tahanan depo tahanan imigresen Langkap iaitu seramai 481 orang, depo tahanan imigresen Semenyih seramai 127 orang dan depo tahanan imigresen KLIA dengan jumlah 77 orang. Baki seramai 20 orang lagi tahanan direkodkan di depo tahanan imigresen Belantik, Putrajaya, Maca Umbu, Lenggin dan juga Juru. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sila soalan tambahan, Gopeng. Terima kasih Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Timbalan Menteri yang memberi jawapan yang begitu tepat dan ringkas. Soalan saya tu, oleh kerana apabila kita adakan SOP untuk mengelakkan jangkitan berlaku, dan bagaimana kementerian untuk memantau agensi di bawah bidang kuasa kementerian untuk mematuhi SOP sendiri. Sebagai contoh, apabila ada tahanan yang orang kena tahanan ditahan tetapi tidak ada jarak sosial yang diperketatkan untuk memastikan supaya jangkitan itu tidak menular. Jadi bagaimana memantau agensi mematuhi SOP
Dan juga setakat mana kementerian memantau ataupun buat saringan berkenaan COVID di kalangan banduan penjara. Sekian. Terima kasih Gopeng. Sila Timbalan Menteri 1 minit. Terima kasih Yang Hormat Gopen. Yang Dipertua, memang arahan daripada KKM dan juga kerajaan kita, KDN sentiasa memantau dan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Yang kita tahu 3 perkara tersebut, itu menjaga penjarakan fizikal, face mask dan juga mencuci tangan atau sanitizer. Selain pada itu, untuk pengetahuan, kita ada 2 keadaan untuk menerima banduan atau orang yang kena tahan. Yang pertama, proses penerimaan. Yang kedua, proses semasa kita mengeluarkan banduan sama ada nak mendapatkan rawatan kesihatan atau pergi ke mahkamah. Jadi di proses penerimaan kita ada proses 14 hari. Contoh di penjara 5 hari kita asingkan di dalam bilik tahanan sementara untuk kita buat saringan swab test, dan kalau positif kita hantar terus ke hospital, kalau negatif kita hantar lagi kepada satu lagi bilik tahanan selama 9 hari. Kalau betul-betul dalam tempoh 14 hari ini negatif, baru kita asingkan kepada penjara yang besar bersama dengan banduan yang lain. Ini kita pastikan bahawa semua pegawai dan anggota penjara kita mesti mematuhi syarat-syarat ini. Tentang penjarakan sosial fizikal mesti kita pastikan. Contoh kalau kita berada di tahanan atau depoh jim juga, SOP yang sama 14 hari kita asingkan. Bila ada positif kita akan hantar ke hospital. Kalau negatif selepas 14 hari baru kita masukkan dalam bilik tahanan yang bersama dengan tahanan-tahanan yang lain. Seperti juga di lock-up polis. Di lock-up polis proses juga begitu juga. Ada 2, iaitu penerimaan dan ketika kita menghantar OKT, orang yang kena tuduh itu ke mahkamah. Jadi kita pastikan terutama sekali penjarakan fizikal dan juga penggunaan gari-gari. Kalau tidak ada keperluan mendesak, kita akan kenakan gari secara individu. Tetapi kalau ada keperluan yang diperlukan, kita akan pastikan gari itu kita letakkan jaraknya 1 meter di antara satu OKT di antara OKT yang lain. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Seterusnya saya ingin menjumpai Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris Jerantut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Gelora perbahasan MP kadang-kadang merimaskan, kebijaksanaan yang Pertua berjaya meredakan. Datuk Yang Pertua yang terbukti meyakinkan. Soalan 7 Jerantut mohon jawapan yang meyakinkan. Terima kasih. Sila Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Timbalan menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan daripada Jerantut yang membangkitkan soalan yang cukup penting kepada semua berkenaan dengan margin hizab air di seluruh negara dan juga perancangan jangka masa panjang KASA bagi menangani isu ini. Yang di-Pertua Dewan, suka saya maklumkan kepada semua pada bahasanya kadar hizab margin air terawat di seluruh negara bagi tahun 2019 adalah sebanyak 11%, iaitu bersamaan dengan 1,832 juta liter sehari. Dan sehingga suku kedua ataupun Q2 tahun 2020, kadar hizab margin air terawat adalah pada tahap 11.5%, bersamaan dengan 1,943 GLH. Kementerian Alam Sekitar dan Air melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN yang bertindak sebagai Badan Kawal Selia Industri Perkhidmatan Air Negara telah menetapkan Key Performance Indicator dengan izin ataupun KPI, hizab margin yang perlu dipatuhi oleh semua operator negeri bagi setiap negeri di seluruh negara adalah pada kadar sebanyak 10% hingga 15%. Dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut kepada Yang Berhormat YB Jerantut, sehingga suku kedua 2020 terdapat sebenarnya 6 negeri yang merekodkan kadar hizab margin air terawat yang di bawah daripada 15%, iaitu pertama adalah negeri Johor Darul Takzim dengan kadarnya 11.3%, Sabah dengan kadar 8.3%,
Perlis dengan kadar 7.1%, Selangor dengan kadar 1.5%. Kita mengharapkan dalam konteks Selangor ini, loji Langat 2 yang belum siap sepenuhnya ini, dan jikalau siap fasa 1 pada tahun 2023, kita menjangkakan bahawasanya kadar rizab margin air terawat di Selangor akan meningkat kepada 10%, insya-Allah. Kelantan negatif 0.2%, dan kita juga mengharapkan, kementerian juga dalam proses mengharapkan bahawa loji Kampung Teluk dengan kapasiti 30 GLH dijangka siap pada tahun 2021 akan meningkatkan lagi rizab margin kepada 4% sebagaimana yang kita inginkan. Dan yang keenam adalah Kedah negatif 2.3%. Dan di dalam hal ini kementerian mengharapkan 5 loji yang dalam proses kita sudah pun lulus tender untuk melantik kontraktor, dan apabila dijangka siap pada tahun 2023 akan meningkat rizab margin kepada 21%, insya-Allah. Kepada soalan yang kedua, Tuan Yang Pertua, iaitu tentang apakah langkah jangka masa panjang yang diambil oleh pihak kementerian. Di antara pendekatan yang telah dilaksanakan bagi meningkatkan kadar rizab air terawat bagi negeri-negeri tersebut adalah seperti berikut, iaitu yang pertama, kita telah pun membuat pembinaan loji rawatan air baru dan juga menaik taraf loji rawatan air sedia ada. Yang kedua ialah pelaksanaan program NRW dengan melibatkan kerja-kerja penggantian paip yang usang dan membaiki tangki-tangki perkhidmatan yang telah rosak. Yang ketiga, kita melaksanakan pengurusan permintaan air di mana tumpuan diberikan bagi mengurangkan permintaan bekalan air melalui pelbagai kaedah seperti penggunaan mandatory produk cekap air, penerokan sumber air, alternatif audit kecekapan penggunaan air dan juga penggunaan sumber air yang lebih efisien di semua sektor. Dan untuk makluman yang berhormat, semua yang berhormat, begitu juga dengan kebajikan loji rawatan air Malaysia di seluruh negara yang menggunakan air sungai sebagai punca utama sumber air mentah. Sejajar dengan faktor perubahan iklim, bagi meningkatkan sumber air mentah, kerajaan telah menetapkan dasar baru penerokan sumber air di mana pembinaan kolam takungan di kawasan hilir sungai melalui kaedah takungan air pinggiran sungai atau TAPS, dan juga pembinaan ampang jajar atau baraj, penggunaan horizontal collector well dan lain-lain akan dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Yang soalan tambahan sila Jalan Tut. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri memberi jawapan yang begitu meyakinkan. Cuma persoalan saya ialah, saya ingin bertanya lebih lanjut lagi. Apakah perancangan ditindakan pihak kementerian termasuk tindakan bersama dengan kajian-kajian negeri, sama ada dari segi mengetatkan undang-undang dan sebagainya untuk memastikan reserve itu terjamin. Kalau kita tengok tadi, negeri yang negatif ni amat menakutkan kita dari segi bekalan airnya, termasuk dari segi perundangan, untuk memastikan bahawa sumber bekalan air kita tidak dicemari oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti yang berlaku kekerapan di Lembah Kelang dan juga Selangor. Terima kasih. Ya, betul. Silakan Perdana Menteri, 1 minit. Ya, terima kasih Yang Berhormat Datuk Ahmad Nazlan. Okey, sebenarnya kita mempunyai satu majlis air negara di mana dalam majlis inilah kita kumpulkan dan kita bincangkan segala permasalahan berkenaan dengan air, termasuklah isu-isu berkaitan dengan rizab air negara, margin negara dan rizab air terawat dan sebagainya ini. Makanya untuk makluman semua yang berhormat, segala permasalahan yang dibangkitkan ini ada hubung kait dengan negeri ini dibawa ke majlis ini dan dibincangkan dan diputuskan secara bersama. Cuma tinggal lagi dalam konteks pelaksanaan, kadang-kadang dianya mengalami sedikit permasalahan dan itu adalah merupakan satu cabaran untuk kita memperbaiki daripada masa ke semasa. Sekian, terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Bira Haji Ahmaduddin Haji Hamzah Kubang Pasu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ketua, mohon jawapan soalan nombor 8. Terima kasih. Sila, Menteri. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pada 5 Jun 2020, kerajaan telah mengumumkan program penjana gig melalui program jana semula ekonomi negara ataupun penjana bagi memberi perlindungan keselamatan sosial dan kebajikan kepada orang bekerja sendiri OBS yang melibatkan platform penyedia perkhidmatan. Di bawah penjana gig, kerajaan membiayai sebanyak 70% bayaran caruman, manakala baki 30% dibayar oleh OBS melalui platform penyedia perkhidmatan di bawah caruman plan kedua, iaitu sebanyak RM232.80 untuk tempoh perlindungan setahun. Pendapatan yang diinsurансkan di bawah plan kedua adalah sebanyak RM1,550, di mana OBS hanya perlu membayar sebanyak
RM69.80 sahaja, manakala baki 70% iaitu RM163 ditanggung oleh kerajaan. Caruman sebanyak 30% atau RM69.80 yang dikenakan kepada setiap pencarum ekonomi gig adalah kadar yang berpatutan di bawah plan kedua dengan mengambil kira pendapatan yang diinsuraskan melepasi kadar gaji minimum negara RM1,200. Daripada RM69.580 Tuan Yang Dipertua adalah untuk setahun. Dan kadar RM5.82 sebulan atau RM69 setahun adalah lebih murah berbanding penyedia insurans konvensional di pasaran sebagai contoh RM7.12 sebulan ataupun RM85.44 setahun dengan kadar paling rendah bagi penyedia insurans konvensional untuk perlindungan personal accident. Selain daripada itu, faedah yang disediakan di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri adalah lebih baik dan komprehensif. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan, sila. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya ialah sehingga kini coverage ataupun OBS yang mengambil bahagian dalam coverage ini masih rendah, iaitu dalam sekitar, saya difahamkan hanya 7%, iaitu 28,000 daripada 400,000 yang dikenal pasti. Jadi bagaimana, apakah tindakan kementerian untuk memastikan bahawa mereka ataupun OBS ni lebih ramai yang take part dalam liputan ini, yang pertama, dan keduanya, dan ini termasuk juga freelancer, iaitu juru video, fotografer yang sekarang makin ramai dalam masyarakat kita. Dan yang keduanya Tuan Yang Dipertua ialah tentang faedah-faedah lain coverage yang diberikan. Saya tengok di situ ada disebut faedah pendidikan. Boleh tolong elaboratekan faedah pendidikan apa yang diberikan kepada mereka yang mendapat coverage ini. Terima kasih. Terima kasih Kepala Pengasuh. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Dalam tempoh PKP ini kita lihat satu masalah besar di negara adalah golongan B40 yang sebahagian besar terdiri daripada melibatkan lagi ekonomi. Tidak mempunyai sebarang simpanan dan tiada sebarang safety net ataupun jaringan keselamatan. Maka kerajaan telah mengkaji secara mendalam dan memastikan kita menunjukkan keprihatinan kita telah memperkenalkan program ini di mana 70% subsidi akan disalurkan melalui kerajaan dan 30% akan ditanggung oleh orang yang berinsurans. Walaupun seperti mana disebut oleh Yang Berhormat, kita lihat sasaran kita sebanyak 300,000 orang, tetapi setakat ini cuma 6,175 orang telah mencarum dalam program gig ekonomi. Saya setuju dengan Yang Berhormat, kita akan memperbanyakkan dari segi promosi supaya pastikan golongan ini. Kalau tidak, Tuan Yang Dipertua, kita lihat sebahagian besar warga Malaysia golongan ini tiada jaringan keselamatan sekiranya apa-apa berlaku kepada mereka. Maka kita sedang berusaha menjadikan Perkeso sebagai household name dengan izin di warga kita. Dan dari segi bantuan pendidikan, dari segi faedah apabila mereka mencarum dengan keadaan tanpa sebarang safety net atau jaringan keselamatan, dengan adanya program ini Tuan Yang Dipertua, mereka akan dapat pelbagai bantuan seperti faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, layanan sentiasa, faedah orang tanggungan, faedah pengurusan mayat, faedah pinjaman pendidikan dan kemudahan pemulihan jasmani dan vokasional. Perkeso juga memberi bantuan-bantuan untuk pendidikan mereka yang betul-betul perlukan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pertanyaan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing Bintulu. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan nombor 9. Sila Menteri Alam Sekitar dan Air atau Timbalan menjawab. 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Tiong. Begitu concern tentang masalah sungai dan juga masalah banjir ni. Saya kagum dengan Yang Berhormat Datuk Seri Tiong ni. Untuk makluman Yang Berhormat sekalian, berdasarkan kepada Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 ataupun Akta 133, tanggungjawab untuk membangunkan sistem saliran adalah di bawah pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun JPS selaku jabatan di bawah KASA hanya berperanan sebagai jabatan teknik
untuk membantu menyediakan khidmat nasihat teknikal dalam pelaksanaan projek dan juga menjalankan analisis hidrolik dengan penyediaan PISMA sebagai asas panduan bagi pihak berkuasa tempatan untuk mengenal pasti titik saluran atau point of discharge yang sesuai dengan izin yang sesuai bagi sistem perpaitan sesebuah kawasan ke sungai. Kementerian melalui JPS juga melaksanakan satu kajian untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri Tiong, iaitu kajian ini dipanggil sebagai Kajian Pelan Induk Saliran Mesra Alam atau PISMA yang merupakan satu kerangka tindakan yang menggunakan konsep kawalan di punca seperti yang termaktub dalam manual saliran mesra alam bagi pengurusan air larian hujan. Kajian PISMA ini perlu dilaksanakan terlebih dahulu untuk mengenal pasti punca-punca kejadian banjir yang berlaku dan sebagai rujukan dalam merancang infrastruktur saliran serta mengenal pasti langkah-langkah penyelesaian jangka pendek dan juga jangka panjang secara komprehensif bagi menangani kejadian banjir kilat di sesuatu kawasan sebagai satu contohnya. Bagi jawapan soalan yang bagi soalan jawapan untuk soalan yang kedua, Tuan Yang Berhormat Datuk Seri Tiong, Kementerian melalui JPS telah melaksanakan beberapa pendekatan dalam usaha untuk memperbaiki sistem saliran, terutama di kawasan bandar yang sering dilanda banjir. Antaranya dengan melaksanakan kerja-kerja pembinaan dan menaik taraf infrastruktur saliran seperti membina dan menaik taraf kolam takungan serta menaik taraf sistem perpaitan yang sedia ada. Kementerian mengesyorkan manual saliran mesra alam ataupun MSMA yang disediakan oleh JPS ini untuk digunakan pakai secara menyeluruh bagi mengurangkan impak pertambahan jumlah air larian akibat daripada semakin banyak permukaan tanah tidak telap air terhasil selepas pembangunan dijalankan. Bermakna diharapkan agar PBT dapat memastikan dapat menggunakan kaedah-kaedah yang telah pun disarankan melalui manual saliran mesra alam ini. Antara langkah yang disyorkan oleh MSMA untuk menampung air larian ini adalah dengan membina kolam takungan akan menakung seketika dan kemudiannya mengalirkan perlahan-lahan air tersebut ke sungai selepas daripada hujan. Dan kementerian juga berpandangan kerjasama di antara JPS dan juga PBT amat diperlukan bagi kita sama-sama berusaha menangani masalah banjir kilat yang berlaku di seluruh negara, yang mana kita harapkan ia dapat dizahirkan dengan memantapkan lagi mekanisme pematuhan ulasan saliran oleh JPS dalam proses permohonan kebenaran merancang bagi sesebuah pembangunan. Kepentingan kerjasama PBT ini telah pun ditekankan dalam beberapa kertas yang dibentangkan dalam Majlis Air Negara. Manual saliran mesra alam juga telah lama diluluskan untuk pemakaian oleh PBT sejak daripada tahun 2000 lagi melalui Majlis Negara Kerajaan Tempatan. Sekian, terima kasih. Sila Bintulu, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih atas jawapan yang hebat. Tetapi jangan kong kali kong kita tengah ini. Bukan, kita selalu jawapan bagus, tapi melaksanakan macam mana? Pelaksanaan macam mana? Pelaksanaan memang pelaksanaan ini Putrajaya ini pun satu hal juga dia kasih pusing. Min dulu bagi soalan tambahan. Ini kita memang tengah sudah lama. Yang Berhormat Timbalan Menteri, bilalah ini kita boleh tepat merealisasi on the ground. Bila kita sudah tengah 3 pangga sudah, saya dalam Dewang ini. Cerita saja, kita memang cerita maya syok sendiri, tapi akhir sekali, kali-kali banjir kilat tak pernah habis. Baru-baru Bintulu, separuh tenggelam, minggu yang lepas saja. Sila tolong terima kasih Timbalan Menteri, jangan jawab short sendiri ya, jawab betul-betul bila. Baik, terima kasih. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Bapak Datuk Seri Tiong berkenaan dengan pertanyaan bila kita melaksanakan ini. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Datuk Seri Tiong, sebenarnya kajian yang dibuat ini sebenarnya untuk negeri Sarawak sebagai satu contoh. Okey. Sorry, Datuk Seri Tiong daripada Bintulu minta maaf saya. Okey. Kita telah pun melaksanakan sebenarnya beberapa kajian untuk membolehkan bahawasanya sebarang bentuk penambaikan ataupun sebarang bentuk projek dilaksanakan, kajian perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri Bintulu,
Sebenarnya kita telah pun membuat kajian bermula daripada tahun 2021 sehinggalah ke tahun di Limbang, di Tanjung Lumpur, di Lawas, Sri Aman, Serian, Betong, Seratuk, Sepau dan Debat dan sebagainya. Dan kita mengharapkan daripada kajian ini akan dibawa kepada projek sebenar melalui perancangan dilaksanakan dalam RMK ke-12 insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Ahli yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih ahli yang berhormat. Dan juga satu lagi tak boleh ke? Genapkan 10 soalan. Dia sebab setakat pukul 11. Aturan pagi. urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 DR 16/2020 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 dalam jawatankuasa sebuah-buah majlis. Majlis dalam jawatan kuasa. Yang berhormat, Kepala Bekalan B42 dan Kepala Pembangunan P42 di bawah Kementerian Kesihatan terbuka untuk dibahas. Kali ini kita beri masa yang double panjang sedikit selama 1 jam 30 minit, 90 minit. Satu orang berapa? Dan mungkin seramai saya jangka 16 ataupun 18 orang boleh berbahas. Kita mulakan dulu dengan Yang Berhormat Goping, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Jelebu. Terbaik Timbalan Speaker, kita puji. Yang baik kita puji. Terima kasih. Sila Goping, 5 minit. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya memula dengan butiran 030000 Kesihatan Awam, khususnya berkenaan dengan kawalan pandemik COVID-19. Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada KKM khususnya dan juga MKN kerana usaha yang berterusan untuk melindungi rakyat daripada wabak COVID. Pihak di sebelah sini pula membantu untuk menyebarkan maklumat yang sahih agar krisis COVID-19 ini tidak menjadi isu politik. Baru saja EMCO telah dilaksanakan di Taman Pinji Mewah di kawasan Parlimen Koping mulai 1 hari bulan Disember, di mana 407 rumah dan 324 penghuni terlibat. Saya berpeluang untuk melawat ke situ dan terima kasih kerana pelaksanaan EMCO ini jauh lebih sempurna dari segi penjagaan keperluan penghuni di kawasan EMCO dalam aspek keperluan makanan, keperluan harian dan juga keperluan kesihatan. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Saya juga alu-alukan kelonggaran dari segi pelaksanaan CMCO dan RMCO supaya pematuhan kepada SOP lebih mudah diikuti dan lebih sustainable dari aspek ekonomi dan sosial. Akan tetapi, usaha tersebut mesti disusuli dengan pengesanan kontak rapat yang cekap dan efektif. Soalan saya, berapa lamakah diperlukan untuk kesihatan awam untuk pengesanan kontak apabila case index dikenapasti? Kerana kalau usaha untuk mengasingkan setiap kontak rapat dalam masa 48 jam selepas case index dikenapasti, ini akan mengakibatkan jangkitan berterusan dan kluster tidak terkawal. Dan kebetulan munculnya ada kluster baru setiap hari adalah bukti bahawa pengesanan kontak rapat masih ketinggalan. Saya sekali lagi menyeru supaya Kementerian Kesihatan Malaysia supaya menambah jumlah anggota dalam kesihatan awam untuk membolehkan peningkatan dalam pengesanan kontak. Saya juga menyeru supaya KKM membentuk satu pasukan pengesanan kontak
di setiap daerah yang terdiri daripada kaki tangan KKM, agensi kerajaan yang lain serta pemimpin masyarakat setempat. Pasukan ini boleh membantu dalam pengesanan kontak dan juga membantu program vaksin apabila vaksin itu diluluskan. Saya beralih kepada butiran 080200 yang berkenaan dengan emolument kaki tangan kontrak sebanyak 1.9 bilion ringgit. Dan ini satu penambahan, dan soalan saya sama ada penambahan emolument untuk pengambilan kaki tangan kontrak ini meliputi penambahan dalam kaki tangan kesihatan awam untuk COVID-19. Yang terakhir, butiran 00800 kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Kos projek tersebut adalah sebanyak 391 juta ringgit dan pada tahun 2019 15 juta, 2020 30 juta dan untuk tahun depan 62 juta. 62 juta ringgit untuk tahun depan lebih kepada penggantian dan upgrade sistem ICT yang sedia ada. Dan kebetulan 90% fasiliti di bawah Kementerian Kesihatan masih tidak ada ICT yang lengkap dan tidak ada electronic medical record. Dan semalam semasa taklimat IMK 12, Yang Berhormat Menteri Ekonomi telah menyatakan rancangan kerajaan untuk melancarkan pendigitalan perkhidmatan kerajaan. Jadi saya menyuruh supaya Kementerian Kesihatan mengkaji semula peruntukan untuk ICT tersebut supaya peruntukan itu boleh ditambahkan dan keutamaan harus diberikan untuk pendigitalan rekod perubatan di kesemua kemudahan KKM secara berperingkat. Dan untuk mencapai tersebut, peruntukan projek ini harus dilipat gandakan. Sekian. Terima kasih. Yang Berhormat Jelebu. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Saya ingin butiran masuk kepada butiran pada tahun 2020 Datuk Seri Pengerusi sebanyak 137.29 juta telah diperuntukkan, tetapi bagi tahun 2021 peruntukan untuk butiran ini adalah kosong. Saya ingin bertanya pada pihak kementerian perincian mengenai butiran ini. Apakah perkhidmatan sokongan klinik yang telah ditiadakan bagi peruntukan tahun 2021 ini tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada rakyat? Bercakap soal klinik ini, saya ingin membangkitkan berkenaan dengan klinik Satu Malaysia, Datuk Seri Pengerusi, ataupun yang telah dinamakan semula menjadi klinik komuniti sejak zaman pemerintahan kerajaan PH. Tak apalah Datuk Seri Pengerusi, ubah daripada Satu Malaysia pergi ke satu komuniti ke atau apa, tak apa. Tetapi yang penting Datuk Seri Pengerusi yang nak saya sebut pada pagi ini ialah ketika waktu klinik Satu Malaysia dulu Datuk Seri Pengerusi 346 klinik kita buka. Dan pada keratan akhbar pada 2 hari bulan September, Yang Berhormat Menteri Kesihatan pada ketika itu mengumumkan bahawa lebih kurang 34 klinik Satu Malaysia ditutup. Saya nak tanya pada pihak kementerian, apakah kedudukan ataupun keputusan kerajaan Perikatan Nasional yang berpegang kepada untuk mewakafkan usaha dan juga urat nadi untuk kepentingan rakyat untuk mengatasi masalah ini. Kerana klinik Satu Malaysia ni Datuk Pengerusi adalah merupakan satu perkara yang sangat penting bagi rakyat. Saya nak bagi tahu Datuk Seri Pengerusi pada hari ini bahawa di Jelebu, salah satu klinik Satu Malaysia yang bakal ditutup pada bulan Februari tahun depan ialah klinik Satu Malaysia Bukit Kempas, Kuala Kelawang, Jelebu. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada 2 minggu lepas, rutin saya ialah ziarah kasih kepada mereka yang tidak sihat di dalam kawasan parlimen saya. Dan ini adalah merupakan satu pandangan yang saya tak pernah dengar Datuk Seri Pengerusi, bahawa kebanyakan rakyat, orang Cina, orang Melayu, orang India, orang asli memberikan satu kredit yang sangat baik kepada klinik Satu Malaysia ini. Dan mereka meletakkan setinggi harapan supaya klinik Satu Malaysia di Taman Bukit Kempas ini tidak ditutup pada kerajaan mengubah keputusan itu dan tidak tutup
klinik ini. Kerana mereka mengatakan bahawa petugas dan juga peranan klinik ini kepada keseluruhan rakyat di dalam kawasan parlimen saya sangat baik. Saya ingin menterjemahkan mengambil kesempatan di Dewan Yang Mulia ini untuk memberikan setinggi penghargaan kepada pegawai perubatan Dr. Ravi anak lelaki Raja Ratnam dan juga petugas-petugas Taufiki, Siti Fatimah, Juliati, Zul dan Habibah, kerana mereka telah memberikan perkhidmatan yang sangat baik kepada rakyat saya. Jadi kerana itu Datuk Seri Pengerusi, saya nak minta pada pagi ini supaya Yang Berhormat Menteri Kesihatan bagi pihak kerajaan untuk mengumumkan secara rasmi di dalam Dewan Yang Mulia ini untuk membatalkan penutupan Klinik 1 Malaysia khususnya di kawasan Parlimen Jelebu dan kawasan-kawasan parlimen yang lain yang telah dibuat keputusan untuk ditutup, Datuk Seri Pengerusi. Tak Jelebu? Masuklah Terima kasih. Tempat saya Jelebu dah ambil, jadi saya menjelas sedikit. Cuma di Jempol ini berlaku juga keadaan yang klinik luar bandar ni tidak terurus. Saya nak menyatakan bahawa ada 7 klinik, 7 klinik kesihatan, 22 klinik desa yang perlukan diberi perhatian. Masalah air, di klinik masalah air pun tak ada. Di Palung 456 tak ada air. Jadi tak tahulah macam mana dia orang ni buang air dan sebagainya. Masalah ambulan. Ambulan pun tak ada mencukupi. Macam manalah ambulan ni. Pegawai perubatan di Jempol ni lain sikit. Kalau boleh nak suruh bawah kapet. Yang ini ada masalah. Keduanya klinik kesihatan Palung 9. Jempol mencelah saya celah ni. Yang mencelah Jelebu. Tak cukup. Ketiadaan klinik kesihatan Palung 9. Ni kawasan Felda ni. Tiada kemudahan ambulan sendiri. Tak ada ambulan. Penduduk situ lebih kurang ada dekat 700 orang, 700,000 orang. Okey. Dan keadaan tak dilengkapi, bumbung pun bocor. Jadi mana peruntukan yang ada, yang ada peruntukan yang ada yang tidak mencukupi, begitu juga kuartus. Dan juga hospital Jempol, Majlis Perbandaran Jempol. Majlis Perbandaran dengan Kuala Pilah. Kuala Pilah hanya majlis daerah. Cukup kelengkapan. Manakala di Jempol tidak ada kelengkapan yang cukup. Iaitu Jelebu. Itu saya mohon supaya dimasukkan dalam Jelebu. Datuk Seri Pengerusi, celah lagi lama daripada prinsipal ni masalah. Kembali sikit Pontian, cepat Pontian. Patutnya Jempol yang bahas, tapi Jelebu dah ambil. Jempol tadi ada menyebut bahawa Yang Berhormat, Jelebu ni memang tak ada masalah lah kalau ada orang ambil hak Yang Berhormat. Saya tak ada masalah, tetapi Datuk Seri Pengerusi pun tak ada masalah untuk memberi kebenaran kepada saya, memberi laluan pada Pontian. Pontian, sila Pontian. Ya, tadi Jempol ada bercerita tentang bagaimana projek Yang Berhormat. Susah saya nak buat kerja. Masa sudah habis. Boleh bagi sikit lah Pontian. Last. 30 saat Yang Berhormat Pontian, kemudian Yang Berhormat Jelebu akan bungkuskan semua poin. Tadi Jempol ada menyebut bahawa bagaimana projek di Jempol dibatalkan. Ia juga berlaku di Pontian. Pembesaran Hospital Pontian telah dibatalkan ketika era PH. Maka saya harap era PN ini pembesaran hotel Hospital Pontian, Hospital Pontian boleh diteruskan. Itu saja pun. Akhirnya Datuk Seri Pengerusi, dua-dua masuk dalam ucapan saya. Datuk Seri Pengerusi, saya nak saya nak bungkus sekarang Datuk Seri Pengerusi. Saya nak sebut satu je Datuk Seri Pengerusi. Dulu saya sebut dalam Dewan Yang Mulia ketika Kerajaan Pakatan Harapan tentang mental illness Datuk Seri Pengerusi. Dalam bajet 022700, psikiatri dan kesihatan mental peruntukan dikurangkan 31 juta Datuk Seri Pengerusi. Walhal penyakit mental illness ataupun mental disorder sekarang ini bertambah. Apatah lagi ketika masalah COVID melanda negara Datuk Seri Pengerusi. Jadi kan itu saya nak minta sangat kepada pihak kementerian supaya consider dengan izin peruntukan ini dapat ditambah lagi bagi mengatasi masalah bunuh diri, bagi mengatasi masalah mental illness yang rata-rata dihidapi oleh semua rakyat tak kira kaum dan bangsa. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi di atas pertimbangan khas pada pagi ini. Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih. Datuk Seri Pengerusi, saya mulakan dengan menyebutkan betapa saya tegaskan bajet 2021 gagal mengambil kesempatan memperkasakan sistem kesihatan negara.
Ingat kata-kata Ketua Audit Negara yang diulang oleh Ketua Pengarah Kesihatan sebagai underfunded, understaffed, overworked dengan izin khasnya di Jabatan Kecemasan. Apa yang dibentang ialah bajet business as usual. Bajet biasa dalam suasana yang luar biasa, yang sangat malang dan mengecewakan. Meskipun Menteri Kewangan telah menjelaskan bahawa tidak ada penurunan dalam semua peruntukan 29 program perubatan di bawah kepala 020,000 termasuk nefrologi, kardiotorasik, kanser, perubatan dan pembedahan farmasi dan pergigian kerana telah disusun semula dalam program khusus 080,000 di bawah kepala 080,700 sebanyak RM289 bilion bersekali dengan 1.4 bilion ya atas perubatan dan konsesi penswastaan makmal. Namun yang jelas adalah tidak ada peningkatan. Itu yang mengecewakan. Itu yang telah mengecewakan badan-badan seumpama di Academy of Medicine Malaysia, Malaysian Medical Association, Malaysian Health Coalition yang menyebutkan, mereka mengatakan the health budget is not enough. Bajet tak cukup. Memanglah ada kenaikan peruntukan 43% ya, secara menyeluruh. Tapi kalau diperhatikan perincian dan bagaimana pula akan ditingkatkan prestasi sektor kesihatan kalau nadi program perubatan tidak diambil peluang untuk dipertingkatkan. Tambahan soalan saya kepada Menteri, bagaimana pula agihan ini akan diperuntukkan? Bagaimana ketelusannya? Bagaimana pengurusannya? Yang dulunya sudah baik, mengapa dikacau? Dan hari ini menjadi kacau. Bila kerana mereka tidak ada peruntukan secara khusus. Dalam kenyataan akhbar mereka, badan-badan ini telah menyebutkan harapan mereka untuk menyaksikan ya, peruntukan itu dinaikkan kepada 4% KDNK. Hari ini kekal sebagai 2%. Itu kalau dimasukkan bersekali dengan swasta barulah mencecah 4%. Sebab itu ketika kami mentadbir dahulu kita sasarkan 4% hanya sumbangan daripada awam. Datuk Seri Pengurusi, saya jelaskan sekali lagi, saya mahukan perkara ini ya dipahamkan kerana cabarannya bukan hanya COVID. Cabarannya adalah sebenarnya juga penyakit-penyakit tidak berjangkit. Ya, bukan saja penyakit-penyakit berjangkit seperti dengue dan tuberkulosis dan hari ini COVID-19, tetapi penyakit tidak berjangkit yang membunuh. Ya, kalau saya sebutkan bagaimana NCDs adalah cabaran utama yang membawa maut secara pramatang kepada warga Malaysia berumur 41 hingga 59 at the productive age, yang mereka mati kerana apa? Paling besar utama ya kematian adalah kerana serangan jantung, IHD, ischemic heart disease, dan juga ya seperti apa yang dikatakan sebagai serangan ahmar ataupun CVA, cardiovascular accident atau stroke. Kedua ini saja menyumbangkan 23% kematian. Hampir 1 dalam 5 kematian adalah kerana kematian oleh NCDs. Justru kerana itu, ketika kita menyaksikan betapa ini adalah yang disebutkan oleh DOSM terkini ya, menyumbangkan kalaulah hingga kini kematian adalah kurang lebih COVID kerana 350 lebih, tetapi kematian terkini NCD tahun 2019 saja Datuk Seri Pengurusi adalah sebanyak 16,325 kematian, atau dengan kata lain 50 kematian serangan jantung setiap hari. Oleh kerana itu, kegagalan bajet ini untuk memperkasakan ya sektor ataupun memperkasakan aspek NCDs adalah sangat mengecewakan. Saya bergalih kepada saya tak maulah kalau nak banyak untuk membandingkan dengan Vietnam. Vietnam membelanjakan 6% KDNK mereka. Sebab itu Vietnam mendapat pujian daripada WHO dan bersiap siaga untuk berdepan. Mereka hanya ada 35 kematian dalam COVID dan hanya 1,000 lebih saja kes positif COVID dalam penduduk yang berjumlah 90 juta, Datuk Seri Pengurusi. Saya bergalih kepada PKB 40 ya 081,000 yang alhamdulillah diberikan peruntukan 80 juta pada kali ini. Saya minta supaya ini terus diperkasakan. Dan kita telah membebankan KK kita, klinik-klinik kementerian kita dan staf kita. Justru saya meminta supaya menteri dan KKM melibatkan pengamal-pengamal swasta, klinik-klinik swasta, GP swasta, supaya mereka dapat bukan saja membuat screening dalam PKB 40, terus ya untuk memperkukuhkan lagi the primary health care yang merupakan the preventive, promotive yang telah, dan preventive, predictive health care yang telah saya tekankan 22 bulan yang lalu. Justru itu kita minta supaya
PKB 40 ini ya melibatkan sama GP-GP swasta ini ya, dan akhir sekali kalau saya bergalih sikit kepada apa yang Jelebu dan Jempol sebutkan tentang Klinik Satu Malaysia tadi. Sebab itu kita memperkukuhkan ya, Klinik Satu Malaysia itu dengan klinik community, kerana kita mahu ia diperkasakan dengan mewujudkan infrastruktur dan ekosistemnya doktor dan sebagainya, bukan untuk menyampingkan atau mempersudutkan Klinik Satu Malaysia. Ia punya sebab dan punya tujuan yang jelas untuk memperkasakan primary healthcare. Akhir sekali, Dr. Asosiasi Pengurusi Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICT, saya gagal yang menyaksikan peruntukan untuk EMR. EMR, Electronic Medical Records, yang Vietnam sekali lagi saya sebutkan sudah memacu, dan negara-negara yang dulunya ke belakang kita sudah memacu ya, infrastruktur seperti ini, lifetime health record dan electronic medical record dan master patient index yang sangat penting bukan saja untuk NCDs tetapi juga untuk infectious disease, gagal untuk kita perkasakan. Ini merupakan satu yang saya sekali lagi tegaskan, kegagalan bajet 2021, business as usual, sementara sepatutnya kita memberikan segala pemberkasaannya. Saya minta Menteri menjawab semua ini. Terima kasih, Datuk Seri Pengurusi. Yang Berhormat Serian. Terima kasih, Datuk Pengurusi. Saya mulakan dengan sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada frontliners Kementerian Kesihatan Malaysia kerana telah bertarung nyawa membantu membendung penularan COVID-19. Datuk Pengurusi, saya pergi ke maksud bekalan B42, butiran 080200, iaitu emolument kaki tangan kontrak yang diperuntukkan ringgit Malaysia 1.9 bilion. Saya ingin tahu berapakah orang doktor yang sedang berkhidmat secara kontrak dan apakah usaha kementerian untuk mengambil mereka berkhidmat daripada perkhidmatan secara kontrak kepada perkhidmatan tetap. Seterusnya, Datuk Pengurusi, saya pergi ke maksud pembangunan P42 butiran 00300, iaitu kemudahan hospital yang diperuntukkan ringgit Malaysia 2.8 bilion ringgit. Menurut data National Renal Registry tahun 2016, terdapat 39,711 pesakit buah pinggang menjalani rawatan dialisis di seluruh negara. Angka ini, Datuk Pengurusi, dijangka meningkat kepada 106,000 orang pesakit menjelang tahun 2040. Saya ingin tahu, apakah usaha-usaha yang bakal diambil oleh kementerian untuk menyediakan mesin-mesin dialisis di hospital di seluruh negara. Datuk, saya mengambil contoh. Di daerah Serian, jumlah pesakit buah pinggang yang berdaftar dan mendapat rawatan dialisis adalah 124 orang. Mesin dialisis di Hospital Serian hanya 14 unit. Manakala mesin reprocessornya adalah hanya 4 unit. Datuk Pengurusi, sememangnya ini tidak mencukupi. Oleh demikian, saya mohon kepada kementerian melalui peruntukan tahun ini supaya melihat akan keadaan ini dan membekalkan beberapa unit lagi dialisis mesin dan juga mesin reprocessor. Di sini saya cadangkan untuk mesin dialisis brand Fresh Senius, ejaannya FRES SENIUS, dipertimbangkan. Dan untuk reprocessor mesin, saya cadangkan supaya automated dialysis reprocessor atau ADR disediakan. Datuk Pengurusi,
Saya pergi ke maksud pembangunan P42. Pada bulan Ogos yang lepas, di Dewan Yang Mulia ini, Menteri Kesihatan telah memaklumkan bahwa klinik kesihatan jenis 3 KK3 di Serian dijadwalkan siap dibina pada Jun 2022. Saya nampak kerja-kerja sudah pun bermula. Kerja-kerja projek membina klinik kesihatan jenis 3 di Serian pun sudah bermula. Saya ingin tahu di sini Dewan Yang Mulia, sama ada klinik kesihatan kelas 3 ini akan dapat siap dibina mengikut jadwal, yaitu siap dibina dan mula beroperasi pada Jun tahun 2022. Dengan itu, Datuk Yang Tua, itu saja pengerusi. Terima kasih. Yang Berhormat Kampa. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya bangun untuk bahas Kepala Pembangunan P42 dalam butiran 00400 Hospital Baru. Hospital Baru Kampar, dan nak bangkitkan isu ini dalam pembinaan bajet 2020, Kerajaan Pakatan Harapan telah memperuntukkan wang untuk pembinaan hospital baru di daerah Kampar. Walaupun 1 tahun telah berlalu, projek pembinaan hospital baru Kampar Baru masih belum diumumkan oleh kerajaan sehingga hari ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, saya telah pada bulan Februari tahun 2020 telah menghadiri satu mesyuarat yang telah dipengerusikan oleh Datuk Seri KSU, Kementerian Kesihatan, berkenaan dengan projek pembinaan hospital baru Kampar, di mana 2 lokasi cadangan tapak yang bersesuaian telah pun dikenapasi dan tindakan selanjutnya akan diambil untuk memutamakkan lokasi untuk pembinaan hospital baru Kampar tersebut. Namun begitu, lokasi tapak tersebut masih belum dimutamakkan dan saya telah beberapa kali menulis kepada Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan status ataupun perkembangan seterusnya. Pada 17 November tahun 2020, saya telah dimaklumkan oleh pihak KSU bahawa kementerian masih dalam proses pertimbangan menentukan tapak cadangan alternatif yang bersesuaian untuk tapak cadangan bagi pembinaan hospital Kampar yang baru tersebut. Saya juga amat bergembira dan berterima kasih kepada pihak kementerian apabila dimaklumkan bahawa tapak cadangan yang dipilih tidak akan melibatkan implikasi kewangan yang tinggi kepada pihak kerajaan mengambil kira kemampuan kewangan kementerian pada masa ini. Saya juga amat bersetuju bahawa salah satu faktor kos yang akan membebankan kewangan pihak Kementerian Kesihatan adalah dari segi kos tanah untuk perolehan tapak hospital tersebut. Oleh itu, saya berharap Kementerian Kesihatan akan mengambil pertimbangan yang sewajarnya berkenaan lokasi tapak hospital tersebut dari segi kos tanah yang perlu ditanggung oleh pihak kerajaan. Saya ingin maklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa dalam mesyuarat pihak Kementerian Kesihatan tersebut yang dihadiri oleh saya, salah satu tapak daripada 2 lokasi yang bersesuaian telah dikenal-pasti ia tidak akan melibatkan sebarang kos tanah kepada kerajaan, di mana ia tidak akan melibatkan sebarang proses pengambilan tanah oleh pihak kementerian daripada mana-mana pihak. Nah, ia ini adalah bertempat di lokasi yang strategik untuk pembinaan hospital Kampar baru tersebut. Oleh demikian, saya ingin mohon pihak kerajaan memaklumkan kepada rakyat Kampar mengenai perkembangan terkini berkenaan dengan pembinaan hospital Kampar baru tersebut, dan saya juga berharap kementerian akan memutamakkan lokasi hospital tersebut dengan secepat mungkin berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah Kampar dengan sekadar segera, dan agar pembinaan hospital Kampar baru ini tidak dilengah-lengahkan lagi. Kemudian saya juga ingin membahas Kepala Pekalang P42 di bawah putiran 010400 pengurusan latihan, iaitu latihan pengiktirafan kerajuan perubatan dan farmasi. Kerajuan khusus perubatan terutamanya khusus pergigian dan farmasi, termasuk khusus pergigian dan farmasi dikandai menjalani beberapa latihan praktikal ataupun housemanship selepas mereka tamat pengajian mereka.
Saya terima aduan daripada graduan-graduan ini kerana mereka terpaksa tunggu berbulan-bulan lama ni untuk malah bertahun-tahun untuk mendapatkan peluang menjalani latihan pentadbiran hospital. Keadaan ini amat mengecewakan ramai graduan perubatan profesional kerana mereka tidak dapat membuat apa-apa dalam tempoh ini. Setengah mereka malah terpaksa menggugurkan latihan profesional mereka dan menceburi bidang yang lain. Ini amat merugikan bagi diri dan berhubungan mereka dari segi pembelajaran dan cita-cita untuk menjadi seorang doktor bertauliah. Keadaan ini amat menyusahkan bagi merugikan graduan dan negara kerana pengetahuan dan kemahiran mereka tidak digunakan untuk berkhidmat untuk rakyat dan juga pembangunan negara. Selain itu, memandangkan banyak hospital dan klinik kerajaan tidak dapat menampung houseman bagi pelajar perubatan, pergigian dan farmasi. Walaupun nisbah doktor pelatih dan murid yang tinggi, saya ingin mencadangkan supaya Kementerian Kesihatan membenarkan para graduan khususnya perubatan ini untuk menjalankan pengamalan latihan profesional mereka dilakukan di hospital swasta dan kerajaan untuk mengiktirafkan housemanship mereka dan menghendaki hospital swasta untuk mengkongsi beban latihan graduan perubatan tersebut sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh graduan khususnya perubatan ini. Selanjutnya, saya ingin memaklumkan, 1 minit saja, untuk maklumkan bahawa terdapat graduan-graduan beasiswa JPA untuk khusus perubatan ini telah mengambil kesempatan ini untuk menerima tawaran pekerjaan di hospital-hospital Australia kerana mereka tidak ingin menunggu masa yang lama untuk menerima tawaran latihan profesional di hospital tempatan. Monash University yang merupakan satu-satunya universiti swasta di Malaysia di mana graduannya boleh mendaftar dan menjalankan latihan housemanship di Australia selepas tamat kursus perubatan mereka. Dengan berbuat demikian, graduan beasiswa JPA ini telah dari Monash Universiti telah gagal mematuhi dan atau melaksanakan tanggungjawab dan obligasi masing-masing mengikut tema-tema yang tertera dalam kontrak beasiswa JPA yang mewajibkan mereka bekerja dengan kerajaan sehingga 10 tahun selepas tamat pengajian. Antara masalahnya, individu-individu ini tidak perlu berdaftar dengan MMC selepas tamat pengajian. Dengan itu, tiada rekod berkenaan dengan keperluan mereka untuk menunaikan tanggungjawab dan obligasi di bawah beasiswa JPA tersebut. Saya difahamkan dalam bulan ini sahaja terdapat sebanyak 16 graduan beasiswa JPA dari Monash University telah melanggar kontrak beasiswa JPA dengan mengambil keputusan dan kesempatan untuk menjalankan latihan housemanship mereka di hospital-hospital swasta di Australia kerana mereka tidak diberi tempat untuk latihan housemanship di negara kita. Saya percaya mereka ini tidak akan pulang ke tanah air untuk berkhidmat di negara ini selepas mereka menjalani latihan housemanship mereka di Australia. Kita harus membetulkan keadaan ini kerana individu-individu ini yang telah mengambil beasiswa JPA selepas tamat pengajian khusus perubatan gagal menunaikan tanggungjawab dan obligasi mereka di bawah kontrak JPA tersebut. Ini menyebabkan kerugian yang amat besar kepada kerajaan dan membiayai yang telah membiayai kursus mereka. Oleh itu, saya ingin nak tahu apakah tindakan KKM untuk mengatasi masalah ini di mana graduan beasiswa JPA ini telah pun keluar daripada kontrak mereka dan bekerja di negara lain selepas pengajian ini dan kita yang menampung membiayai pembelajaran mereka. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Stew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Datuk Tuan Pengerusi, saya terus kepada butiran 01100 peralatan dan kenderaan. Untuk makluman Dewan, klinik kesihatan di Stew, setiap klinik hanya mempunyai 1 ambulan dan semuanya telah berusia 9 hingga 10 tahun kecuali sebuah ambulan di klinik kesihatan Permaisuri. Dan ada yang masih di bengkel dan ada yang telah dilupuskan iaitu di klinik kesihatan Sri Lanka di mana ambulan telah dilupuskan pada tahun 2018 dan sekarang ini masih belum diganti lagi. Saya mengharapkan supaya kementerian dapat mengambil satu inisiatif bagi menyelesaikan perkara ini. Yang kedua, 00904, pejabat dan jabatan kesihatan. Pejabat kesihatan daerah Stew masih lagi menyewa dan bangunan yang disewa itu pula merupakan laluan air ketika musim banjir yang menyebabkan berlaku kerosakan kepada peralatan dan terpaksa dipindahkan ke tempat lain. Saya mencadangkan supaya
pejabat kesihatan tidak ada STU dibina baru dan sudah ada tanah yang direservekan untuk pembinaan baru tersebut. Yang ketiga, butiran 00201, perkhidmatan kesihatan luar bandar. Klinik kesihatan permaisuri merupakan salah satu klinik yang sering menjadi tumpuan masyarakat dan warga STU. Tetapi disebabkan ia menjadi tumpuan, keadaan sekarang sudah sampai ke peringkat teramat crowded dengan izin Tuan Pengerusi. Saya cadangkan supaya dibina baru dan dibina bersekali di tanah yang direservekan untuk pejabat kesihatan dan ada STU yang baru. Seterusnya butiran 010500 pengurusan maklumat. Saya ingin menzahirkan rasa khawatir di atas sikap tidak bertanggungjawab setengah individu yang sering menyebarkan berita palsu. Malah mereka tanpa rasa bersalah mengeluarkan poster mahupun bahan sebaran sama seperti yang dikeluarkan oleh pihak kementerian. Perkara ini bukan sahaja mengelirukan masyarakat, malah ia juga membawa kesan psikologi kepada kesejahteraan mental setengah individu. Oleh itu, apakah tindakan yang dijalankan oleh pihak kementerian dalam memastikan masyarakat tidak boleh sewenang-wenangnya menyebarkan berita palsu? Adakah terdapat mekanisme khusus dalam memastikan berita tersebut hanya dikeluarkan oleh KKM dan tidak boleh dipalsukan? Yang kedua, seterusnya butiran 010500, Persekretari dan Kesihatan Mental. Memetik statistik yang dikeluarkan oleh Mental Health and Psychosocial Support MHPSS Kementerian Kesihatan Malaysia, sepanjang tempoh PKP sehingga PKP pemulihan PKPP dilaksanakan, seramai 64,366 orang mendapatkan perkhidmatan psikologi, iaitu 55% mendapatkan perkhidmatan psikologikal first aid PFA dan 22.5% membabitkan isu kesihatan mental. Jelas sekali isu kesejahteraan mental semakin meruncing dan jumlah ini bukanlah satu jumlah yang kecil, malah kesihatan mental merupakan isu global yang semakin meruncing akibat pandemik COVID-19. Saya mencadangkan supaya institusi kesihatan mental ditubuhkan bagi mengubah pemahaman dan rawatan penyakit mental melalui penyelidikan asas dan klinikal, selain mampu membantu kerajaan mengkaji dan merancang pembangunan kesihatan secara keseluruhan. Saya juga ingin mencadangkan agar kerajaan memperbanyakkan lagi kemudahan untuk pesakit mental seperti perlindungan insurans, memberi cukai pendapatan untuk ibu bapa atau saudara mara yang memberikan perlindungan kepada pesakit mental, dan memberi insentif cukai kepada syarikat swasta sebagai galakan kerana memberi peluang pekerjaan kepada pesakit mental yang telah pulih. Akhir sekali, Tuan Pengerusi, 030400 pemakanan. Saya ingin merujuk pada butiran ini. Keperluan nutrisi kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan, terutama kanak-kanak miskin bandar. Perkara ini berdasarkan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF tahun 2018 ada melaporkan kes kelangan kanak-kanak miskin bandar, iaitu seramai 23%. Seramai 23% golongan itu mengalami masalah kebesaran terbantu. Manakala 15% pula berdepan masalah kurang berat badan. Malah berdasarkan kajian nutrisi kanak-kanak Malaysia, 1 daripada 3 keluarga Malaysia kekurangan nutrisi penting, terutama vitamin C, zat besi dan kalsium. Pelaksanaan PKP turut memberikan implikasi kepada kanak-kanak ini. Kanak-kanak dari isi rumah berpendapatan rendah, terutamanya yang kebiasaan yang mendapat nutrisi daripada pemakanan di sekolah dan tadika, tidak lagi memperolehinya. Malah sebahagian ibu bapa langsung tidak menghiraukan aspek pemakanan sihat selagi terdapat makanan itu sudah memadai, walaupun makanan tersebut tidak mengandungi apa-apa nutrisi. Tekanan kos sara hidup serta faktor keewangan yang semakin terimpit menyebabkan aspek pemakanan sihat diketepikan. Oleh itu, sejauh manakah pihak Kementerian Kesihatan memandang serius akan perkara tersebut, dan apakah pelan jangka masa pendek dan panjang yang telah disediakan oleh Kementerian bagi menangani isu tersebut? Mohon penjelasan. Sekian, Pengerusi. Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana memberi peluang pada saya untuk membahaskan bajet 2021 di peringkat jawatan kuasa bagi maksud pembangunan dan bekalan 42 Kementerian Kesihatan.
Seperti apa yang sering dipetik dari pemikiran ahli falsafah John Rawls, sebuah masyarakat yang bersifat adil dan saksama adalah bagaimana masyarakat membela golongan yang terpinggir. Begitu juga dengan sifat kerajaan. Sabah adalah negeri yang antara termiskin, bukan sahaja kekurangan infrastruktur, tetapi pakar-pakar yang boleh menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah kesehatan negeri Sabah bukan sahaja COVID-19 yang berleluasa, tetapi juga penyakit berjangkit yang lain. Sebelum COVID-19 melanda, pada awal tahun ini Sabah menemui semula jangkitan polio yang sudah lama terpupus di tanah air kita. Dan baru-baru ini sehingga 6 Desember, kes denggi di Sabah tercatat sebanyak 3.895 kes, yaitu rekod yang tertinggi. Malangnya saya mendapati peruntukan untuk kawalan penyakit pada butiran 030300 berkurangan, terutama di bawah kod 20.000 perkhidmatan dan bekalan. Berkurangan 14,3 juta ringgit berbanding dengan tahun ini. Penyakit tidak menular ataupun non-communicable diseases juga antara pembunuh utama dan masalah besar di Malaysia. Kerajaan perlu serius dan tegas menghapuskan penyakit berjangkit tersebut. Untuk tujuan tersebut, kerajaan perlulah menambah kaki tangan untuk menangani masalah-masalah kesihatan awam. Bekalan untuk program kesihatan awam, butiran kusung 3000 hendaklah diperkasakan dan ditambah. Seterusnya, Datuk Pengerusi izinkan tuaran mengemukakan 3 soalan. Pertamanya, untuk tujuan pembangunan Kementerian Kesihatan terdapat 17 butiran anggaran perbelanjaan. Apa yang saya lihat, Datuk Pengerusi, ialah kesemua butiran anggaran perbelanjaan tersebut merupakan butiran standalone. Tidak ada kaitan antara satu sama lain. Pertanyaan tuaran adalah, di manakah peruntukan untuk makmal di dalam 17 butiran tersebut? Berapakah peruntukan diletakkan di bawah butiran 00600 ubah suai, naik taraf dan pembaikan, ataupun butiran 00904 pejabat dan jabatan kesihatan, ataupun 00300 kemudahan hospital? Yang kedua, tuaran juga ingin bertanya kenapa butiran anggaran perbelanjaan tersebut kelihatan berserabut dan tidak tersusun rapi mengikut bahagian seperti hospital, makmal kesihatan awam, kemudahan kuotas dan sebagainya. Yang ketiga, tuaran juga dapati bahwa butiran 01100 yaitu anggaran untuk peralatan dan kendaraan telah dimasukkan dalam anggaran pembangunan. Bukankah ini pembekalan yang memerlukan perolehan? Bukankah ini sebenarnya perbelanjaan mengurus? Mengapa peningkatan sebanyak 1.900% untuk kategori peralatan dan kendaraan dari 31 juta ringgit ke 589 juta ringgit? Dan daripada ini, berapakah peruntukan untuk negeri Sabah? Datuk Pengerusi, tuaran bangkitkan perkara ini dalam perbahasan karena semasa dalam perbahasan peringkat dasar yang Bapak Menteri sendiri tidak jelas berkenaan dengan anggaran perbelanjaan yang telah diperuntukkan untuk menaik taraf makmal kesihatan di Sabah. Contohnya, Menteri ada menyatakan bahwa sejumlah 1,6 juta ringgit telah diperuntukkan untuk menaik taraf makmal kesihatan dan perubatan di Sabah. Tetapi beliau sendiri keliru dan tidak jelas berapakah peruntukan yang diperlukan untuk memastikan agar Jabatan Kesihatan Sabah mempunyai keupayaan untuk mendalikan uji kaji sampel COVID melebihi 7.000 sampel sehari. Datuk Pengerusi, sebahagian daripada sampel untuk ujian PCR pada ketika ini masih perlu dihantar ke Semenanjung dengan menggunakan pesawat UDM. Saya ingin bertanya kepada Menteri, pernahkah Kementerian membuat anggaran kos penghantaran sampel tersebut? Sadarkah Menteri bahwa kos penghantaran ini juga melibatkan duit rakyat? Tidak efisien dan mengambil masa yang lebih lama. Apakah tidak berhema baik kerajaan untuk mempertingkatkan lagi kapasiti uji kaji di Sabah itu dan menaik taraf makmal yang ada di Sabah? Ini tentunya boleh mengurangkan perbelanjaan, mempercepatkan proses untuk mendapatkan keputusan ujian, dan meningkatkan keberkesanan intervensi kesihatan awam yang berlandaskan keputusan ujian yang tepat pada masanya. Sebab itulah, Datuk Pengerusi, saya telah menghantar notis usul agar cadangan untuk menghidupkan balik Jabatan Haliwal Khas Jasa dan diperuntukkan sebanyak 85 juta ringgit. Untuk tujuan ini dimasukkan Kementerian Kesihatan khususnya untuk menaik taraf makmal kesihatan di Sabah. Namun usul penguntukan semula itu telah ditolak oleh Speaker di dalam kamar. Seterusnya, bagi butiran 09.000 pelancongan kesihatan.
Saya minta Menteri Kesehatan menjelaskan apa tujuan 15 juta yang telah diperuntukkan untuk tujuan ini. Semasa tempoh pandemik ini, lebih wajar untuk kita memberi peruntukan untuk menjaga kebajikan rakyat Malaysia, bukan untuk membuka hospital swasta untuk pesakit dari luar negara Malaysia. Kos untuk Malaysian Healthcare Tourism Council boleh dibiayai oleh hospital-hospital swasta di Malaysia yang sejujurnya mempunyai insentif dan dorongan untuk membiayai MHTC ini. Peruntukan 15 juta ringgit ini juga boleh disalurkan ke makmal di negeri Sabah khususnya dan untuk Kementerian Kesihatan secara amnya. Sekian dan terima kasih. Yang Berhormat Kota Samarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada frontliner kesihatan yang begitu komited dalam menangani pandemik COVID-19. Saya terus kepada butiran 00904 pejabat dan jabatan kesihatan. Di daerah Semerahan, Klinik Kesihatan Kota Semerahan dan pejabat kesihatan bahagian Semerahan berada di blok bangunan yang sama yang mempunyai keluasan kira-kira 0.56 ekar. Berdasarkan tinjauan dan komen masyarakat dan media sosial, hampir setiap hari keadaan klinik Kota Semerahan sangat sesak sehingga pihak klinik terpaksa mengatur jadual-jadual pesakit mengikut temu janji bagi memastikan bahawa pesakit tidak bersesak-sesak dan terpaksa menunggu lama. Seorang pesakit terpaksa menunggu sehingga 5 jam sebelum tiba giliran bagi menerima rawatan. Saya percaya perkara ini boleh diatasi sekiranya blok bangunan Klinik Kesihatan Kota Semerahan digunakan sepenuhnya untuk tujuan rawatan dan konsultasi perubatan. Manakala bahagian pentadbiran PKD dan PKB bahagian Semerahan perlu diletakkan di blok bangunan lain. Sehubungan itu, saya mencadangkan agar pihak kementerian supaya membina blok bangunan tambahan baru di kawasan Klinik Kota Semerahan yang masih lagi mempunyai ruang supaya kesesakan pesakit dari daerah Semerahan yang berpopulasi seramai kira-kira 100,000 penduduk yang bergantung harap kepada perkhidmatan klinik kesihatan di Kota Semerahan. Datuk Pengerusi, seterusnya saya merujuk kepada butiran 0200 Pengimejan dan Notik. Pada 22 November 2017, saya pernah membawa ke perhatian Dewan Yang Mulia ini berkenaan usaha mewujudkan perkhidmatan X-ray di Klinik Kesihatan Asajaya. Ketika itu saya dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Menteri Kesihatan telah memberi kelulusan peruntukan bagi membawa perkhidmatan X-ray di daerah Asajaya. Namun sehingga kini perkhidmatan X-ray di Klinik Kesihatan Asajaya menjadi tanda tanya dan belum lagi diwujudkan. Keperluan perkhidmatan X-ray ini bukan saja untuk pengesanan segera punca-punca penyakit ataupun seumpamanya, namun ia juga diperlukan oleh bakal-bakal siswazah yang melanjutkan pengajian ke universiti dan mereka yang bakal menerima perkhidmatan di sektor awam maupun swasta. Oleh itu, saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan perkara ini. Datuk Pengerusi, seterusnya saya merujuk butiran 02100 nefrologi untuk makluman Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak merekodkan 3,317 pesakit buah pinggang di Negeri Sarawak pada tahun 2019. Saya juga dimaklumkan bahawa seramai 1,183 orang pesakit menjalani hemodialisis di pusat rawatan kerajaan, 702 di pusat rawatan swasta dan 1,035 orang di pusat rawatan yang dikendalikan oleh badan-badan kerajaan NGO. Saya menjangkakan hampir separuh pesakit buah pinggang di Sarawak akan mengalami kesulitan kerana sejak tahun lalu dilaporkan bahawa beberapa pusat dialisis yang dikendalikan NGO dan swasta khususnya di daerah Serian, Semerahan dan Kuching sudah tidak beroperasi dan hal ini sudah tentu akan lebih merosot sejak tercetusnya pandemik COVID-19 Mac yang lalu. Sehubungan itu, saya mohon pertimbangan daripada pihak kementerian supaya pusat hemodialisis turut diadakan di Klinik Semerahan dan juga di Asajaya.
Datuk Pengerusi, saya terus kepada butiran 02000 perubatan. Bilangan penjawat pada tahun hadapan dianggarkan seramai 100,053 1,642 orang berbanding pada tahun ini seramai 100,053 412 orang dengan pertambahan sebanyak 230 orang untuk perkhidmatan perubatan. Walaupun belanjawan untuk butiran ini menyusut sebanyak 2.90 bilion, tetapi saya percaya bahawa komitmen kerajaan untuk sektor kesihatan tinggi menerusi usaha mewujudkan beberapa dana khas bagi menghadapi COVID-19 dalam tahun ini. Sehubungan itu, saya mohon agar pihak kementerian mempertimbangkan supaya doktor, jururawat dan petugas-petugas kesihatan khususnya yang berkhidmat dengan penuh komitmen bagi memerangi COVID-19 yang kini berkhidmat secara kontrak agar diserapkan masuk ke perkhidmatan awam dengan lantikan secara tetap. Difahamkan kini terdapat 3,899 petugas kesihatan ambulan baru berkhidmat secara kontrak, tidak termasuk petugas-petugas yang dilantik sejak sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Jelun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya turut membahaskan di peringkat Jawatankuasa Kementerian Kesihatan dengan bermula dengan mengucapkan setinggi tahniah dan terima kasih kepada semua kaki tangan pasukan Barisan Hadapan yang telah mendedahkan diri mereka kepada penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit lain sewaktu menangani krisis ini. Saya lihat bahawa bajet ini sebenarnya bukannya sebuah bajet COVID-19 dan sememangnya mereka yang terdedah kepada jangkitan di hospital-hospital khususnya perlu kita lindungi. Kita perlu selamatkan pasukan penyelamat kita. Tapi bajet ini tidak banyak membantu. Walaupun jumlah naik dari segi keseluruhannya, tetapi peruntukan untuk bekalan penyakit-penyakit lain pula ternampak dikurangkan. Butiran perubatan 02000. Kalau kita lihat senarai program-program dan aktiviti dalam bekalan perubatan ini, jelas sekali bahawa jumlahnya menurun dengan begitu mendadak sekali. Antara lain sebagai contoh ialah 021900 radioterapi dan onkologi menurun daripada 328 juta kepada 136 juta. Farmasi dan bekalan 022200 menurun dengan begitu mendadak 1.9 bilion kepada 512 juta. Kardiotorasik 022400 menurun 2/3, 180 juta kepada 60 juta. Jadi ini saya lihat sebagai membimbangkan. Saya sebut dalam perbahasan peringkat dasar hari itu bahawa walaupun kita mengalami masalah ataupun krisis COVID, ianya tidak bermaksud penyakit-penyakit lain tiba-tiba hilang begitu saja. Saya juga lihat bahawa peruntukan untuk 022700 psikiatri dan kesihatan mental seperti mana yang disebut dalam aktiviti 27 jumlahnya menurun sedikit, tetapi saya kira inilah antara peruntukan yang sepatutnya diberi tumpuan, ditingkatkan lagi. Kerana dalam mengalami krisis COVID ini kita dapati ramai rakyat kita yang menghadapi keadaan murung dan sebagainya, dan mereka memerlukan bantuan kesihatan mental. Saya mengesyorkan supaya peruntukan ini ditingkatkan. Selain daripada itu, kita lihat juga di bawah kesihatan awam cuma sedikit ya, menarik perhatian kepada peruntukan respiratory, iaitu dikurangkan daripada 38 juta ke 34 juta. Mohon pandangan Yang Berhormat Jelun, masa COVID ini ramai yang juga akan mengalami masalah respiratory. Terima kasih Julutong, tolong masukkan dalam ucapan saya.
memang benar kita dapat Saudara, bersua kembali langsung dari Parlimen, saya Andy Reza Rohadian. Ketika ini sedang berlangsung sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatan kuasa. Anda boleh terus mengikuti sesi perbahasan tersebut menerusi YouTube Parlimen Malaysia. Baik, sebelum itu telah pun berlangsung sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sebanyak 9 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga timbalan Menteri yang berkaitan. Antaranya, hari ini Dewan dimaklumkan bahawa Kementerian Luar telah pun mengenalpasti sebanyak 2,742 rakyat Malaysia sedang ditahan di luar negara atas pelbagai kesalahan. Timbalan menterinya Datuk Kamarudin Jaafar berkata, kesalahan tertinggi melibatkan kes dadah yang menyumbang lebih separuh daripada jumlah tahanan keseluruhan, iaitu sebanyak 1,434 individu rakyat Malaysia telah pun ditahan. Jelas beliau, kesalahan lain melibatkan penipuan 406 orang, pemalsuan kad kredit 132 orang, kesalahan berkaitan kastam 89 orang dan kesalahan berkaitan imigresen 66 orang. Dewan turut dimaklumkan sehingga 6 Disember lalu seramai 2,023 petugas kesihatan telah pun dihantar ke Sabah untuk membantu aktiviti saringan COVID-19 di lapangan dan juga rawatan perubatan COVID-19. Aspek logistik dan juga penghantaran sampel turut ditambah baik bagi membolehkan keputusan ujian COVID-19 diperoleh dengan lebih cepat. Tambah Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Aaron Agu Dagang, kapasiti aset perubatan dan rawatan COVID-19 di 8 buah hospital serta 36 pusat rawatan dan kuarantin berisiko rendah COVID-19 di Sabah turut dipertingkat. Kementeriannya juga bekerjasama dengan hospital swasta sebagai persediaan sekiranya situasi penularan COVID-19 di Sabah menjadi lebih serius. Ahli-ahli yang berhormat turut dimaklumkan sejak 29 Ogos hingga semalam seramai 60,583 banduan dan tahanan penjara telah pun menjalani ujian saringan COVID-19. Daripada jumlah tersebut, 829 tahanan telah pun disahkan positif COVID-19. Manakala di depo tahanan imigresen pula seramai 1,355 tahanan telah pun disahkan positif sejak 1 Mei sehingga semalam. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said berkata, Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Imigresen mempunyai SOP khusus bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 ketika mengendalikan tahanan yang meliputi proses penerimaan dan juga penghantaran tahanan ataupun banduan ke mahkamah ataupun mendapatkan rawatan. Baik saudara, Dewan akan terus bersidang sehingga pukul 2 petang seperti yang dijadualkan dan akan terus meneruskan sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatan kuasa. Anda boleh mengikuti kami langsung dari Parlimen bagi persidangan Dewan Rakyat esok pukul 10 pagi menerusi platform yang tertera di kaca TV anda selain siaran di TV1 dan Berita RTM. Kita jumpa lagi esok. Saya Andy Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.